Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tunggu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Korang-korang yang belum subscribe, aku minta tolong korang, tolong subscribe channel aku. InsyaAllah dengan platform yang Allah bagi dekat aku ni, aku akan terus cuba sampaikan mesej-mesej yang menyedarkan orang-orang yang aku tengok semakin mengarut, semakin gila, semakin tak masuk akal dah. Video kali ni benda yang aku tak plan. So aku just nak luahkan perasaan berkenaan dengan benda-benda yang terjadi lately ni. Terlebih dahulu aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak-pihak, baik pihak berkuasa ke, rakyat Malaysia ke, yang kita tengok bila keluar isu-isu pasal menghina-hina, provokasi-provokasi terhadap agama Islam ni, diorang punya tindakan sangat-sangat pantas, terus cekup, terus tangkap, terus siasatan reman apa semualah. Cumanya kalau aku boleh bagi tips dekat sini untuk orang-orang yang pergi mengutip individu-individu yang buat pasal ni, kalau boleh jangan upload dekat social media, sebab ada mata-mata pihak-pihak, puak-puak yang sedang closely monitor reaction kita terhadap isu-isu berbangkit ni. So nanti dorang ada point lah, oh nak cakap kita ni ekstremis lah, radikal lah, kita ni ganas lah dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan korang yang bermandi kicap dan sebagainya tu, yang tu simpan, biarlah antara korang je tahu. Korang just update yang individu-individu tu dah ditahan polis dan sebagainya. Yang itu tak apalah, itu aku punya tips lah. Cumanya dekat sini yang aku tak faham, yang aku nak tanyalah kepada pihak-pihak yang menghina, mempermainkan, mempelekehkan, jadikan bahan lawak, especially sekarang ni kita tengok benda ni semakin berjangkit dekat orang-orang yang mengaku diri dia Melayu, mengaku diri dia Islam. Apa agama Islam ni dah buat dekat korang? Apa salah agama Islam ni dekat korang? Kalau provokasi-provokasi, hinaan-hinaan ni datang daripada puak kafir harbi ni, aku boleh faham lagi. Tapi semakin hari kita tengok lately ni, semakin banyak benda-benda macam ni datang daripada orang-orang yang mengaku diri dia Islam, mengaku diri dia Melayu, yang claim dah hafal Quran apa semua. Jadi benda ni bagi aku dah semakin tak logik, semakin cannot brain. Mungkin salah satunya petunjuk kita dah semakin ke akhir zaman lah. Tapi akhir zaman juga. Yang korang ni tak ada otak ke? Tambah-tambah kes yang baru-baru ni je jadi, yang mamat yang ikat rambut apa semua tu, yang dia petik nama Allah, petik nama Rasulullah tu, dia ada channel YouTube tau. Kalau korang tengok channel YouTube dia siap ada buat satu video berkenaan dengan sirah Nabi lagi. Lepas tu tiba-tiba keluar video dia menghina-hina Allah, menghina-hina Rasulullah. Jadi aku rasa macam aduh. Adalah teori-teori yang cakap dia ni salah belajar lah, dia ni bercerai, lepas tu dia jadi gila lah, dia jadi mental lah. Tapi still lah, macam aku tak boleh nak terima lah benda-benda ni bila datangnya daripada orang Islam, daripada orang Melayu sendiri. Susah sangat ke nak jadi orang Islam ni? Susah sangat ke dengan syariat-syariat, dengan peraturan, dengan undang-undang yang Allah, yang Al-Quran dah tetapkan yang korang kena follow ni? Adakah agama Islam punya undang-undang, syarat-syarat, peraturan dan sebagainya
sebagainya ni membuatkan korang mungkin jadi jatuh miskin ke, membuatkan korang bercerai-berai ke, cerita, share. Mungkin korang juga boleh cari ustaz-ustaz ke ataupun sesiapa kenalan korang yang mungkin korang rasa alim, pergi bercampur dengan orang surau ke. Kalau korang ada masalah dengan agama Islam ni, okey, pergi jumpa orang-orang ni, share, cerita, luahkan. Mungkin orang-orang ni boleh bagi solution dekat korang. Bila aku tengok video Mamat baru-baru ni yang dia petik Allah, petik Rasulullah semua tu, aku jadi marah pun ada, aku jadi sedih, aku jadi pelik, aku jadi macam serius, aku memang cannot brain lah. Bukanlah aku ni daripada geng-geng alim-alim keluar 3 hari ke, geng surau ke apa, tak ada pun. Tapi yang aku faham lah, syariat undang-undang yang Allah dah tetapkan untuk umat Islam akhir zaman ni, pada ketika wafatnya Rasulullah tu, bagi aku agama Islam ni dah komplit, dah memang komplit untuk orang-orang pada zaman itu sampailah hari kiamat nanti. Jadi korang just perlu ikut apa yang dah ditetapkan, apa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mungkin melalui sahabat-sahabat dia juga, melalui hadis-hadis yang sahih. So ikut je lah, janganlah jadikan agama ni satu benda yang complicated. Kan banyak je ceramah-ceramah ustaz yang beritahu Islam itu mudah. Jangan serabutkan benda-benda yang mungkin kau tak boleh terima lagi, mungkin belum sampai level kau untuk belajar benda-benda yang taraf-taraf tinggi ni. So jangan belajar lagi, tak apa, belajar mana yang basic-basic je dulu. Pada akulah yang dilahirkan Islam, yang dah hidup sebagai orang Islam yang dah 36 tahun ni, aku tak alim apa semua lah, tapi so far aku rasa memang tak ada masalah kot. Aku nak jadi orang Islam dengan syariat-syariat yang ditetapkan. Aku just follow yang mana aku boleh, dan semakin hari aku semakin improve lah. Aku nak follow lagi banyak. Sama sekali benda ni memang tak ada menyusahkan aku. Memang tak adalah kata istilah, oh Islam ni cari pasal dengan aku, Islam ni ada hutang dengan aku, Islam ni saja nak cari point dekat aku. Tak ada pun. Jadi macam mana boleh timbul isu hinaan, provokasi terhadap Islam ni datang daripada orang Islam, daripada orang Melayu sendiri? Ataupun mungkin benda ni dah dirancang, ataupun mungkin ada individu-individu yang dah dibayar saja nak timbulkan provokasi supaya nak tengok orang-orang Islam ni melenting, orang-orang Islam ni mengamuk, tak tentu pasal, saja nak tengok nanti keluar video-video dekat Facebook, posting-posting, oh keluar Mamat ni dah kena kutip, Mamat ni dah berkicap, nanti bolehlah jadikan point Islam ganas, Islam ekstremis. Tapi samalah juga kepada orang-orang yang sekarang ni mungkin tengah monitor Islam ni, saja nak cari point, saja nak cari salah apa semua kan. Apa hutang Islam dengan korang? Apa salah Islam ni dekat korang? Kita dah nak masuk 65 tahun merdeka. Daripada 1957 lagi agama Islam ni dah ditetapkan sebagai agama rasmi. Kau tengok semua orang dekat dalam Malaysia ni, korang agama apa pun, korang bangsa apa pun, pernah tak agama Islam ni menyakiti korang ataupun membuatkan korang ni berada dalam keadaan ketakutan ke, mungkin gaji korang kurang ke, hidup tak tenteram ke? Pernah tak agama Islam ni korang daripada sudut apa pun? Pernah tak? So far aku tengok semua aman, happy, masing-masing bebas nak buat apa yang diorang suka, apa yang diorang, semua rasanya memang tak ada isu pun. Tak payah nak libatkan negara luar ke, orang-orang luar ke, tengok je dekat dalam Malaysia ni. Nampak tak apa yang dah jadi sekarang ni? Aku semakin tak faham. Aku tinggalkan video ni dengan persoalan-persoalan yang aku tanya tadi ni. Mungkin korang-korang yang tengok video aku ni, korang boleh tolonglah jawab dekat komen apa masalah-masalah, dan minta tolong korang nak jawab dekat komen tu, gunalah iman, gunalah akal untuk jawab. Dan akal yang korang nak guna tu bukan akal yang berlandaskan nafsu tau. Guna akal, kau fikir, otak tu Allah dah bagi. Cuba jawab, cuba bagi jawapan. Aku nak tahu apa salah Islam, apa salah Allah, apa salah Rasulullah terhadap orang-orang yang benci, orang-orang yang provoke, orang-orang yang hina agama Islam ni. Dan aku minta tolong korang tolong share juga video aku ni. Mungkin boleh sampai soalan-soalan aku ni kepada orang-orang yang alim, kepada ustaz-ustaz yang keluar TV, keluar YouTube apa semua ni. Mungkin diorang juga boleh jawab soalan aku ni. Dan aku minta tolong juga kepada institusi agama, baik menteri, baik mufti, ulama-ulama apa semua ni, kalau bolehlah kita stop bercakaran antara satu sama lain. Stoplah nak mengkafir, cakap orang ni Wahabi, cakap orang ni tu, cakap orang ni. Kau nampak tak apa masalah sebenarnya yang tengah jadi di kalangan umat Islam,
orang Melayu sekarang ni. Seronok korang bertekak pasal hukum tu hukum ni, ini boleh ni tak boleh. Yang lain duk sibuk hina agama Islam. So minta kerjasama daripada institusi agama dekat Malaysia. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, adakah benda-benda yang jadi ini memang petanda besar kita nak masuk hari kiamat. Dan aku nak ingatkan kepada diri aku sendiri dan juga kepada korang semua yang tengok, kita kena mantapkan iman kita lah. Ini semua mungkin lah daripada aku punya fikiran lah. Mungkin sebab iman kita lemah lah kot. Mungkin ada dugaan-dugaan sikit-sikit yang Allah bagi, kita rasa kita tak dapat terima. Padahal Allah akan uji orang tu berdasarkan kemampuan dia je. Tapi disebabkan iman kita yang sangat-sangat rapuh ni, benda-benda sikit pun kita dah tak boleh tahan. Teruslah kita berpaling tadah dengan agama kita. Lepas tu tambah pula zaman social media ni, dengan tak malunya kita keluarkan video hina-hina, provok-provok semua ni lah. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. InsyaAllah kita doa supaya Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga negara kita. Itu je lah yang aku nak cakap. Okay, aku dah macam tadi lah aku cakap, aku cannot brain. Okay, semoga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys, bye bye. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar.